Selamat datang Syafira. Yang lain? Danish? Alright. Kita mula ya. Okey, untuk petang ni kita akan belajar bab 2, kebangkitan nasionalisme. Kebangkitan nasionalisme. Boleh contoh tak ni? Okey, boleh. Okey, untuk bab 2, tingkatan 4 ni, untuk bab 2 dia ada 8 subtopik. Yang pertama adalah maksud nasionalisme. Jadi kita lihatlah ada banyak pandangan-pandangan tokoh yang cakap nasionalisme ni macam mana. Dan untuk yang seterusnya, perkembangan nasionalisme di barat. Dia ada 3. Nanti kita akan lihat ada 3 negara. Kemudian perkembangan nasionalisme di Asia. Di Asia ni merujuk kepada negara India, negara China, negara Mesir dan juga Jepun. Ada 4 negara ni. Dan untuk subtopik seterusnya, perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Yang ni kita akan belajar di Burma, Myanmar, Thailand. Ini menarik tajuk ni. Dan untuk seterusnya, kesedaran nasionalisme di negara kita, di negara Malaysia. Macam mana tahap kesedaran nasionalisme di negara kita? Jadi kita akan belajar dalam bab ni. Dan faktor kemunculan nasionalisme sebagai subtopik yang ke-6. Ini sangat menarik. Faktor kemunculan nasionalisme ni sangat menarik. Dia menceritakan macam mana wujudnya sentimen nasionalisme tu di tanah Melayu. Andai kata dia gunakan sektor pendidikan, ada guru-guru, ada pusat-pusat pendidikan. Dan juga dikabarkan cara kita sebarkan nasionalisme ni, orang dulu dia makan roti dan dia letak ideologi ayuh kita berjuang untuk kemerdekaan dalam roti tersebut. Dan dia bagi roti tu dekat jiran dia. Tu yang menariknya. Sebab zaman dulu dia tak ada media sosial, dia tak ada Instagram, tak ada Facebook sebagainya untuk just bagi je. Kita perlu perjuangkan hak. Info dia bagi menerusi elemen-elemen makanan. Contohnya sirih, roti pagi-pagi. Sebab kalau dia bagi surat khabar directly, penjajah masa tu zaman British dan Jepun, dia cepat notice, betul tak? Dia akan notice, dia ni nak lawan aku, dia ni nak counter back kita orang, jadi akan halang. So kita buat discreet secara tersembunyi. Itu menariknya untuk faktor kemunculan nasionalisme ni yang 2.6. Seterusnya perkembangan nasionalisme. Dia ada banyaklah perkembangan dari sudut politik, ekonomi dan juga sosial. Begitu juga dengan kesan nasionalisme. Disebabkan terlalu banyak subtopik ni, untuk hari ini cikgu akan kecilkan skop. So kita akan belajar 2.1, 2.2 dan juga 2.3. Kalau sempat kita pergi dekat 2.4. Tapi sebab terlalu banyak ni nanti terbeban pula kapasiti kognitif kita. So kita buat gently, kita buat slow-slow. Kalau ada soalan tak faham, Syafira ataupun Danish boleh tanya ya.
Saya open je. Okay, next. Maksud nasionalisme. Secara roughly lah, maksud nasionalisme ni adalah perasaan cinta. Perasaan cinta yang mendalam. Yang mendalam terhadap negara. Ini yang common lah. Apakah maksud nasionalisme? Nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap negara. Titik. Andai kata kita nak banyakkan markah atau kita nak buat jawapan kita tu lagi padu, kita buat nasionalisme bermaksud perasaan individu yang cinta secara mendalam terhadap negara. Ya. Oh, okay. Terhadap negara yang sanggup berkorban jiwa, tenaga dan juga keringat. Nah, ni boleh hurai sendirilah ikut keinginan anda. Kita lihat pandangan tokoh macam mana. Okay. Untuk tokoh yang pertama, Hans Kohn. Nah, yang ni. Dia cakap nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya pada negara atau bangsa. Yang ni. So, saya nak ingat Hans Kohn ni dia cakap letak setia. Letak dan setia. Tu Hans Kohn. Untuk pandangan tokoh yang kedua, kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan oleh ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Nasionalisme juga timbul akibat perkembangan masyarakat terhadap sosialisme dan imperialisme barat yang melanda tanah Melayu. Ini kata L. Roth. Dia ni sejarawan Inggeris yang mengkaji tanah Melayu. So dia cakap apa? Cakap yang ni senang ni. Dia sebut Perang Dunia yang Kedua. Perang Dunia yang Kedua. Dan pasal faktor ekonomi. Okey, so pasal faktor ekonomi. Kamu boleh tengok dalam muka classroom, tapi sebelum kelas cikgu akan mulakan sesi animation dulu. Jadi kamu boleh ingat balik apa yang kamu ajar. Itu yang ajak saya sejak COVID. Awak ingat lagi saya cikgu ajak kamu sampai kompah dah ni, 2 tahun dah cikgu ajar kamu Irene. Jadi kalau tak format tu saja. Okey. So, untuk topik yang pertama, yang mana yang baru masuk ni, memandangkan betul lah sekolah baru start hari ni kan. So, how's your day? Macam mana everyone? Okay? Dengar kan? Sekolah pun tak ada tapi kita start kelas online. Mana ke? Ada? Tak pagi pun. Pagi pun, alam kesian. Apa? Ini alasan sebab sekolah kamu belajar. Okay? So, cari inisiatif untuk belajar macam mana pun. Dengar? Okey, kembali lagi ya.
dalam topik kita bab 2 maksud nasionalisme. Okey. Maafkan saya ya. Ni siapa kehadiran ni? Siapa yang tak tulis lagi kehadiran? Humaira, kehadiran Humaira. Okay, alright. Ini 3 orang je. Okay. Kat mana kita tadi? Oh, William Aref ni. Dia sebagai sejarawan. Maafkan saya, sejarawan Inggeris yang mengkaji tentang tanah Melayu. Alang-alang tu saya nak ceritalah sikit. Kebanyakan sejarah di tanah Melayu, sejarah di Malaysia ni, pengkaji-pengkaji ni adalah terdiri daripada golongan Inggeris. Dia buat sejarah. Sebab apa? Sebab sejarah tanah Melayu, sejarah Malaysia ni sangat menarik di kacamata Barat. Contohnya, ada kajian yang mengatakan bahawa latah. Tahu tak latah tu apa? Latah tu macam, tahu tak? Kalau tahu cakap tahu dekat chat section. Tahu tak? Tak, latah tak tahu. Yang bila letak and then dia macam tak pernah Syafira tahu? Contohnya biasa makcik-makcik lah, makcik-makcik dekat makcik-makcik duduk buat kenduri, kahwin, masak-masak. And then bila kawan dia duduk menyakat dia cakap, oh anak kau 4, contoh macam tu lah. Oh anak kau 5. Tu latah. Yang menariknya, latah dikatakan, dia dalam buku sejarah tu dia cakap, the underside of Malaysian history. Sejarah dari bawah masyarakat Melayu. Dikatakan hanya masyarakat Melayu sahaja yang mengalami latah. Tak ada pun orang Cina latah, tak ada pun orang Korea latah, tak ada pun orang India latah. Yang hanya ada adalah masyarakat Melayu. Tu menariknya. Kita teruskanlah alang-alang tu. Tu yang menariknya sejarah Inggeris ni, sebab dia ada sudut tu yang kita tahu, dia kaji. So kalau kita ingat William Aref cakap apa, dia cakap pasal Perang Dunia Kedua, and then faktor ekonomi. Tu dia. Dan untuk yang ketiga, kita hendak menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat, boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Banyak penggunaan tegap dan bersatu ni. Tegap, kuat. Tu. Saya nak ingat macam mana Datuk Onn Jaafar ni, orang dia tegap, sadu. Macam tu lah. Tegap. So roughly kita ingat Hans Kohn dia cakap setia. Ingat ni Hans Kohn, S. Ni Hans Kohn Hans Kohn. S ni setia. L. Roth. Apa ni nak cakap macam mana? Faktor ekonomi. Yang ni F ni. F ni faktor ekonomi. Kalau ada cadangan, anda boleh bagi tahu ya. Untuk Datuk Onn Jaafar ni tegap. Jaafar ni tegap. Sadu, kuat. Okey, ada soalan. Kita kena interact banyak sikit ni. Sebab saya takut saya cakap seorang. Jadi saya mohonlah Danish ke, Syafira ke, Humaira ke untuk tanya je supaya kita ni lebih interaktif. Sekularisme. Oh, terima kasih Syafira. Sekularisme ni dia macam dualism. Contohnya imperialisme ni kan dasar penjajahan barat. Sekularisme ni lebih kepada penyebaran idea. Idea yang sekular. Idea yang sekular. Ni. Lebih kepada ideologi lah, ideologi.
Contohnya sekularisme barat. Apa? Ideologi barat lah. Dia nak cakap apa? Macam mana? Bahawa masyarakat barat ni orang yang hebat. Bahaya dah indoktrin untuk sekularisme ni. Terima kasih ya untuk soalan tu. Lain kali kalau ada soalan tanya je. Okay. Okay, yang seterusnya. Yang keempat. Untuk yang keempat. Perjuangan menentang penjajah hendaklah ada persatuan dan perpaduan yang kuat. Iaitu dipanggil sebagai National Fronts. Bukan frontliner. National Fronts. Segala tenaga yang menentang penjajahan hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan tetap berpegang pada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu. Bagus je Burhanuddin Al-Hilmi dan agama Islam untuk merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan. Yang ni. Kalau lihat pada Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, ingat I ni. Islam. Dia quite Islamik sikit. Nak M. M ni Melayu. Melayu. Ni M. Apa kita tata tertib? Tak adalah. Ingat ya. Burhanuddin Al-Hilmi, dia lebih kepada Melayu dan juga Islam. Boleh ingat ya. Untuk yang seterusnya. Nasionalisme merupakan fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung individu disalurkan kepada negara bangsa itu. Yang ini kata-kata oleh Dr. Sundaralingam. Dr. Sundaralingam ni merupakan sejarawan yang sangat-sangat bagus. Sebab apa? Saya pernah baca buku Dr. Sundaralingam ni, dia cakap pasal konsep sejarah lah, konsep sejarah dan macam mana persejarahan tu di tanah Melayu tu dilakukan. Walaupun dia ni seorang yang berbangsa India, tetapi ideologi dia macam berpihak kepada masyarakat Melayu dan dia sama dengan juga Profesor Dr. Koh Kei Kim. Dua profesor ni yang sangat-sangat menjadi idola lah bagi sejarawan di Malaysia. Dia cakap kat sini ya, nasionalisme tu apa? Sundaralingam cakap, nasionalisme ni adalah fenomena. It's a phenomenon. Meaning that dia berlaku dekat mana-mananya. Macam mana? Untuk mengiktiraf hak sendiri di dunia untuk menubuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Jadi pandangan Sundaralingam ni, kedaulatan ni bukan sahaja kepada raja. Raja je yang berdaulat. Tapi kedaulatan raja tu dipindahkan kepada rakyat. So it's a give and take. Give and take. So it's like a cycle, macam kitaran yang sangat bagus lah untuk komuniti. Contohnya lah, untuk sesuatu komuniti, dia tak boleh give je kan, betul tak? Asyik give, tak pernah dapat take pun. Dia macam konsep bercinta jugalah. Contohnya, untuk ni orang A dengan orang B. Orang A ni asyik bagi je cinta dekat orang B ni. Yang B ni tak pernah bagi pun dekat A. Agak-agak apa yang berlaku? Dia tak ada give and take. So, dia takkan pergi ke mana lah. Jadi, nasionalisme itu agak mustahil untuk berlaku. Boleh faham rasanya? Boleh faham tak? Kalau tak boleh faham, bagi tahu je. Kita okey-okey je sama sendiri. Okey. Okey, untuk seterusnya. Okey. Nasionalisme Melayu yang ke-6 dah. Betul tak yang ke-6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Nasionalisme Melayu bukanlah gejala baharu hasil penggabungan tanah Melayu oleh British. Tetapi nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kesetiaan, alhamdulillah.
Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu dan orang Melayu berpegang pada faham kebangsaan yang bersifat ketanah Melayuan. Oh, ni adalah pendapat bagi alhamdulillah Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Ni lebih kepada Melayu ni, konsep nasionalisme Melayu ni bukan wujud bila British jajah tanah Melayu, orang Melayu pun sedar, kita perlu bangkit, kita perlu perjuangkan hak kita kena lawan British. Profesor Datuk Zainal Abidin ni cakap bukan nasionalisme Melayu tu berlaku bila kena jajah baru ada. Tak. Dia cakap nasionalisme Melayu ni dah ada sejak dari dulu lagi. Zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Zaman Melaka Gah, duduk belayar sana sini, duduk siap buat hubungan lagi dengan Cina. Masa tu dah ada nasionalisme Melayu. Sebab apa? Dah ada persatuan. Dah ada kerajaan sendiri. Dah ada perpaduan. Dah ada kesatuan. Tu nasionalisme Melayu. Itu adalah pendapat Datuk Zainal Abidin. Dia cakap nak cakap ni Melaka. Telah wujud sejak dulu lagi. Boleh senang ya. Tanah Melayu. Tanah Kemaluan. Gejala baru hasil penggabungan Melayu oleh British. Boleh faham ya? Dalam konteks Melayu sebelum merdeka, yang ni yang ketujuh dah. Sebelum merdeka, nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Yang ni, kata-kata Tan Sri Dr. Ko Kei Kim, KKK. Dia cakap, dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Walaupun dia ni Chinese, dia ni pandangan dia cakap untuk perjuangan orang Melayu ni untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dia tak sebut pun bangsa Cina berjuang untuk kemerdekaan, bangsa India berjuang untuk kemerdekaan. Sebab apa? Based on history yang Tan Sri Dr. Ko Kei Kim dikaji, dia bagi pendapat dia sendirilah. Dia cakap konteks Melayu sebelum merdeka, perjuangan orang Melayu untuk kembalikan tanah Melayu tu sendiri daripada cengkaman British dan juga Jepun. Ini fakta ya. Ini fakta bagi Tan Sri Dr. Ko Kei Kim. Even though kita cakap, Chinese ni pun ada perjuangkan juga, India ni pun ada perjuangkan juga. Tu macam roughly, kita boleh cakap secara roughly. Tapi kalau kita kaji, apa tindakan ataupun apa perjuangan bangsa-bangsa lain tu, dia macam sukar untuk cari. Walaupun kita tak nafilah ada. Tapi inilah pendapat Tan Sri Dr. Ko Kei Kim. Tu untuk pandangan tokoh. So ada 7 tadi. Yang pertama adalah Hans Kohn. Betul, Hans Kohn. S, setia. Betul tak setia? S, setia. Ni, setia. Kemudian Roth, faktor ekonomi. Roth. Kemudian On Jaafar, tegap. Dr. Burhanuddin Helmi, MI ni. M, Melayu dan juga Islam. Islam. Suntaralingam cakap apa? Pindah daulat kepada rakyat. Daulat kepada rakyat. Nampak daulat, rakyat. Pindah. Ni. Dr. R. Suntaralingam dia cakap apa? Daulat pindah kepada rakyat. Untuk Datuk Zainal Abidin ni saya tak mampu nak cari cakap macam mana. Tanah Melayuan je lah, ingat TM. Untuk Emeritus Ko Kei Kim cakap Melayu dan juga Melayu. KKK, ada chat. Kena ingat ke perkataan tokoh ni semua bukan Humaira. Dia macam ni. Andai kata dalam soalan objektif, saya bagi yang kosong. Saya bagi yang kosong. Mana?
Yang ni kosongkan. Lepas tu dia bagi statement. Punyalah panjang statement. Ni statement dia cakap. Nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan orang hanya kepada satu negara bangsanya. A. Hans Kohn. B. Ja'far On. Ja'far On Ja'far. Tak apalah. Contoh. C. Tunku Abdul Rahman. Saya buat contoh ringkas je lah. Saya harap faham lah. Dan juga D. Siapalah? Ko Kei Kim. Pandangan tokoh ni, dia boleh tanya dalam objektif. So, awak tak perlu hafal punyalah panjang perkataan tu. Andai kata awak ingat Hans Kohn, S. Setia. Meletakkan kesetiaan. And then dia bagi petikan punya macam ni. Saya padam sekejap. Dia bagi petikan macam ni. Dia tak bagi yang ni. So, bila awak tahu Hans Kohn tu meletakkan kesetiaan, awak boleh jawab lah, Umairah. So, secara roughly, kalau awak baca, awak tak perlu hafal pun, awak perlu ingat je. Okay. Untuk rough ni, faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Om tegak. Tegak. Sado. Burhanuddin Ilmi, Melayu Islam, MI. Ni. Dari daulat kepada rakyat. Yang ni, Tanah Melayu dan Ko Kei Kim. Okay, seterusnya. Kita lihat kepada 2.2. Untuk kali ni, quizzes kita simple sahaja. Dia tak ada banyak pun. Tapi kamu perlu huraikan. So, dia tak ada objektif. Saya nak lihat macam mana kamu buat karangan ataupun cara kamu huraikan pendapat kamu. So, better fokus dia untuk perkembangan idea nasional di Barat. Sebab dia akan masuk quizzes nanti. So, kita lihat peta ya. Untuk idea nasional di Barat ni, berbelit lidah saya. Perkembangan idea nasionalisme di Barat ini, dia ada 3 sahaja. Di Amerika, iaitu Revolusi Amerika. Di England, Revolusi Keagungan. Di Perancis, Revolusi Perancis. Tahun yang berbeza. Kita lihat dulu yang pertama. Revolusi Keagungan. Revolusi Keagungan 1688. Revolusi Keagungan ataupun juga dikenali sebagai Glorious Revolution. Glorious Revolution. Di England berlaku disebabkan oleh keinginan menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Sebab apa revolusi ni berlaku? Sebab ni. Kedaulatan parlimen dan juga hak asasi rakyat. Kedaulatan parlimen dan juga hak asasi rakyat. Ini untuk yang pertama lah. Untuk poin yang kedua, dia cakap revolusi ini tercetus berikutan pemerintahan Raja James II membelahkankan parlimen semasa menggubal undang-undang. Alhamdulillah. Ahli parlimen bangkit menentang pemerintahan Raja berkuasa mutlak dengan sokongan Mary II dan suaminya, Raja William of Orange dari Belanda. Sebab apa revolusi ni berlaku kat England? Sebab Raja James II ni, dia ni ada kuasa mutlak. Raja James, saya lukislah. Raja, tak boleh ni. Saya lukis sini ya. Ada mahkota. Setukar warna hitam. Raja James II. Dia ni ada kuasa mutlak. So even though ada parlimen, tapi dia tak acuh boleh macam lantak ada parlimen ke tak, aku nak buat dasar macam ni. So you need to pay cukai to me. Bayar cukai. Parlimen ni macam I'm not even here. So orang tak sukalah. Jadi ahli parlimen pun
Dia berpakat dengan Mary II dan juga suaminya, Raja William of Orange dari Belanda. Sebab ni anak beranak James ni, Mary ni. Tapi dia berkahwin dengan kerabat diraja daripada Belanda. Untuk dia rebel dan overthrow tahta Raja James II tu. Dia sangat menarik. Dia macam ada drama ya pasal revolusi di England ni, ada drama. Kalau nak tengok boleh tengok lah. Mungkin dia faham jugalah konsep macam mana sesuatu kerabat diraja tu tak mampu bertahan dan di overthrown oleh kaum kerabat sendiri. Ni simple fact. Tahu tak kerajaan dia kerabat diraja England. Ni fun fact tak semua orang tahu Kerabat diraja England, dia anggap darah daging dia tu sangat hebat, sangat majestic, sangat sangat pure, sangat. Tahu tak penggunaan istilah dia apa? Kalau ada bagi tahu saya pun nak ingat juga. Bila darah bangsawan tu dipanggil darah apa? Darah. Siapa ingat? Ada siapa ingat tak? Darah diraja lah, darah diraja kan. Bila dia kerabat diraja, dia akan lihat orang yang sama dengan dia sahaja, yang sama taraf. Kalau orang biasa ni macam, kamu siapa? Kamu tak layak pun untuk aku. Aku ni kerabat diraja. Aku ni orang yang hebat. Aku ni orang yang sangat kaya. Hebat dan suci lah. Dia rasa macam tu lah. Terima kasih Umairah. So, bila dia rasa dia hebat dan suci, dia rasa dia tak layak. Orang rakyat biasa tak layak untuk dia. So, bila dia nak berkahwin, dia berkahwin dengan kerabat dia sendiri. Tu kerabat diraja England. Dia nak cari orang yang hebat dan suci dan ada pangkat. So, dia kahwin dengan kerabat sendiri. Contohnya, anak saudara kahwin dengan pak saudara, kakak kahwin dengan abang, adik kahwin dengan kakak. Benda tu berlaku. Dan sampai satu tahap, dia kalau lihat dalam panggil apa ya? Sel-sel apa? Astaghfirullahalazim. Genetik. Sel genetik. Astaghfirullahalazim. Sel genetik, adik-beradik tak boleh berkahwin sama sendiri. Sebab apa? Bila abang kahwin dengan kakak, zuriat dia tu akan jadi cacat. So, kerabat diraja England ni, walaupun hebat setara mana, jadi dia pilih untuk berkahwin dengan sesama kerabat dia sendiri. End up, tahu tak apa? Semua zuriat dia cacat. Betul. Kalau tak percaya, boleh Google. Sampai satu pewaris tahta tu, putera tu dia cacat. Macam, ada sini Mak. Ada sini. Astaghfirullahaladzim. Sekejap Maafkan saya. Keturunan dia orang cacat. Down syndrome. Untuk putera tu dia Down syndrome. Sebab itulah jadinya macam kerabat diraja tu mula macam nak runtuh. Menarik kan? Okay. Dah banyak dah ni. Menyedari sokongan yang semakin berkurangan, Raja James II melarikan diri ke Perancis. Peristiwa ini dikenali sebagai revolusi keagungan. Nanti saya bagi awak boleh je Google macam ni. Putera cacat. Putera cacat. Satu lah. Kerana perolehan kuasa berlaku secara aman tanpa pertumpahan darah semasa pemerintahan Mary II dan William of Orange. Menyadari sokongan yang semakin berkurangan, Raja James menaikkan diri ke Perancis. Tanpa pertumpahan darah semasa pemerintahan Mary II dan William of Orange. Sebab apa? Raja James II ni dia melarikan diri ke Perancis.
Peristiwa ini dikenali sebagai revolusi keagungan kerana sebab apa dia agung? Sebab apa dia panggil revolusi agung? Betapa agungnya revolusi ini, dia berlaku tanpa pertumpahan darah. Walaupun kerabat sendiri jatuhkan kerabat sendiri, tak ada fight pun berlaku. Aman je. Sebab tu dia panggil glorious revolution. Glorious. Biasanya revolution ni macam confirm lah ada darah tumpah, betul tak? Revolt kot. Nak overthrow tahta kot. Gila tak tumpah darah, tak ada sengketa ke apa. Tapi ni menunjukkan Raja James II ni macam pengecut sikit. Dia adalah faktor-faktor lain yang kalau nak tahu lebih lanjut boleh PM tepi. Saya bagi tahu sikit. Sebab sejarah untuk England ni menarik. Ada satu cerita tu macam mana dia nak overthrow tahta. Ada rasanya Mary II rasanya dia kena tembak dekat dahi. Dan ada kata-kata dia pasal cinta sikit. Tu. Saya dah ajar ni yang form 4 sekolah hitam dulu. Dia orang macam, oh betul ke cikgu? Nah betul lah tu. Seterusnya konsep kedaulatan parlimen dan sistem raja perlembagaan dimantapkan oleh Bill of Rights. Digubal untuk memberikan keutamaan kepada parlimen, menggubal undang-undang dan juga hak mengutip cukai. Yang ni Bill of Rights ni. Dia untuk gubal undang-undang dan juga hak mengutip cukai. Bill of Rights ni juga dia merupakan salah satu faktor untuk perang dunia. Kalau lihat dia agak complicated sikit lah Bill of Rights dengan juga blank check. Tapi tak apa, itu tak masuk dalam exam. Just untuk pengetahuan saja. Okey, seterusnya adalah Revolusi Amerika. Revolusi Amerika. Ya, ada chat masuk. Terjadi dekat Tanah Melayu ke? Oh, kat Tanah Melayu tak kahwin sesama sendiri kerabat dia. Tapi dia cari yang sekutu. Contohnya, Sultan Pahang berkahwin dengan Sultan Terengganu. Tak ada masalah. Alright, okay, Umairah. Okay, tu untuk revolusi keagungan. Glorious Revolution. Yang kita kena ingat adalah Raja James II, Mary II dan juga Prince of Orange, William of Orange. Jadi bila kita nak hurai yang tadi, kita kena ingat apa? Ingat inilah. Glorious Revolution untuk menegakkan kedaulatan parlimen dan juga hak asasi rakyat, dan juga Raja James, Mary II dan Raja William of Orange. Nanti saya nak lihat kamu hurai macam mana. Revolusi Amerika 1776. Okay, Revolusi Amerika ni dia merupakan reaksi orang Amerika untuk menentang penjajahan British. Quick fact ya, dulu British dengan Amerika ni dia sekali. Kayaknya Amerika ni duduk bawah British. Penentangan ini disebabkan oleh tindakan British tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian daripada Empire British. Penduduk Amerika menentang akta yang diperkenalkan untuk memungut cukai di jajahan tersebut. Seperti akta pelayaran, akta gula, akta stamp dan akta teh. Banyak ni. Akta pelayaran, kapal. Akta gula, how we consume sugar. Akta stamp dan juga akta teh. Teh dan juga rempah ratus di Amerika Syarikat, dia tak banyak sebenarnya, tapi dia memerlukan rempah ratus juga teh daripada Asia Tenggara. So sebab itulah kalau kita tengok drama-drama Amerika ke drama British ke, would you like some tea? Dia cakap tu kan. Tu minum tea. Tea tu ibaratkan something yang berharga lah bagi dia orang. Sebab dia orang jarang dapat. Akta pelayaran macam mana kita nak belayar, nak pergi berniaga kan, berdagang. Akta pelayaran. Akta sugar pun, gula pun dia sweets. Masa tu gula-gula agak market dia agak tinggi dan juga akta stamp ni biasalah postman guna semua. Penduduk tanah jajahan di Amerika, Thomas Jefferson ni, dia melaungkan slogan tiada cukai tanpa perwakilan.
Kerana tiada wakil Amerika dalam Parlimen British. Parlimen British punyalah besar. Lepas tu tak ada wakil Amerika pun dalam tu. Tapi at the same time, British pun minta dengan rakyat Amerika, pay the taxes. Bayar cukai. Bayar sini. Bayar. Mana tak bayar ni? And then wujudlah seorang individu ni, Thomas Jefferson. Dia cakap, kalau tak ada wakil, tak perlu bayar cukai. Dia macam memperjuangkan hak dia. Inilah salah satu bibit-bibit untuk memulakan revolusi Amerika. Pemimpin di tanah jajahan merupakan Kongres yang diketuai oleh George Washington. Kalau kenal dia ni lah, dia ni adalah Presiden Amerika Syarikat yang pertama. Dan mengisytiharkan perang terhadap British untuk memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Kongres meluluskan pengisytiharan kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson pada bulan Julai 1776. Ingat ya, Kongres diketuai oleh George Washington. Dia nak berperang dengan British untuk kemerdekaan Amerika. Bila dia buat pengisytiharan tu, this mean war. Kita nak berperang. Alhamdulillah. Menegaskan bahawa sekiranya sesebuah kerajaan tidak dapat menjamin hak kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan, maka menjadi hak penduduk untuk membentuk kerajaan baharu, iaitu kerajaan Amerika Syarikat. Sebab tu yang dipanggil United States. Betul tak? US. United States of America. Sebab Kongres ni lah. Kongres yang diketuai oleh George Washington untuk berperang. Dia cakap, kalau pihak British tak mampu jamin kehidupan, kebebasan dan juga kebahagiaan bagi rakyat Amerika, so aku tak perlukan British. Aku boleh bentuk kerajaan aku sendiri. Sebab ini hak aku. Lepas tu, Revolusi Amerika berakhir pada tahun 1783 apabila British mengakui kemerdekaan Amerika. Sebanyak 13 buah bekas tanah jajahan tersebut digabungkan dan diberikan nama baharu sebagai Amerika Syarikat. Yang ni, Amerika Syarikat. 13 buah bekas tanah jajahan, United States of America. Memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi. Tu pasal Revolusi Amerika. So untuk Revolusi Amerika, kita kena ingat ya, Amerika ni pertama kali dia dijajah oleh British. Tapi British tak mampu pun nak jaga Amerika sebab kena bayar cukai. Tapi perwakilan pun tak ada. And then wujudlah individu tu. Nama dia Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ni, dia mainkan peranan sangat penting ya. Dia cakap tak ada cukai, tak ada perwakilan. Tak ada perwakilan, tak ada cukai. And then George Washington sebagai ketua untuk Kongres, dia isytihar perang. And then bila isytihar, kalau British tak mampu bagi kebahagiaan, kebebasan kepada Amerika, so aku tak perlukan kau. Aku boleh bentuk kerajaan aku sendiri. Boleh faham tak? Kalau ada soalan, tanya je. Seterusnya kita pergi kepada Revolusi Perancis. Revolusi Perancis 1789. Okey, quick recap. Cikgu nak bercakap dengan Danish. Danish ada di talian, Danish. Ya. Danish ada? Ada Ika. Okey, Danish. Apa yang awak tak faham tentang revolusi di Amerika tadi? Boleh tak awak bagi tahu pendek pun tak apa, saya nak tahu awak faham ke tak? Kutip cukai. Kutip cukai. Siapa kutip cukai? British ke Amerika? Amerika. Tak. British. Lepas tu Amerika suka tak tindakan British tu? Tak. Sebab apa? Sebab tak ada? Tak ada perwakilan. Okay, good. So bila tak ada perwakilan, siapa nama orang yang cakap tu? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Dia cakap tanpa cukai tak ada perwakilan.
So, siapa yang wujud jadi ketua Kongres masa tu? Presiden yang pertama, George Washington. Dia yang jadi ketua Kongres. And then dia isytiharkan perang terhadap British. And then apa yang rakyat Amerika nak? Kebahagiaan, kebebasan dan Keamanan. keamanan pun boleh. Kalau tak mampu, British tak mampu bagi, biar aku keluar bentuk kerajaan yang baharu. Okey, bagus. Danish, saya tahu awak faham. Terima kasih Danish. Sama-sama. Okey. Humaira dengan tu boleh bersedia lah. Nanti saya tanya awak pula. Untuk Revolusi Perancis 1789. Revolusi Perancis ni tercetus apabila idea nasionalisme. Okey, apa itu nasionalisme? Perasaan cinta yang mendalam terhadap negara. Memperjuangkan kebebasan. Astagfirullahalazim. Memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Kebebasan, persamaan dan juga persaudaraan. Oleh golongan pemikir Perancis seperti Jean-Jacques Rousseau dan juga Voltaire. Voltaire ni sangat pandai ya. Dia ada cerita pasal pengadilan sosial. Pengadilan sosial. Jean-Jacques Rousseau dan juga Voltaire. Untuk Roger ni, Roujon je dia panggil dia. Pendek je nama dia. Punya Jean-Jacques Rousseau juga dipanggil sebagai Roujon. So, sebab apa revolusi Perancis ni berlaku? Sekejap ya, saya baca chat. Saya baca banyak sejarah Perancis ni menyeramkan. Setiap kali raja tidak sikit mereka pegang kepalanya. Betul. Sebab untuk Eropah dia macam cara dia agak barbaric sikit. And then they have that audacity untuk cakap, Melayu ni guna sistem yang kuno. Tanah Melayu ni guna sistem yang kuno. Sedangkan ke Eropah, duk penggal sana sini, kahwin anak beranak sendiri, kahwin dengan kakak sendiri. Lagi bodoh. Marah ni marah. Lagi kejam yang barat. Yes. Roujon dan Voltaire. Kita lihat ya. Roujon ni dia tulis social contract. Tak ada tulis ke ni? Boleh pula. Kejap ya. Okay. Dia social contract. Cakap pasal apa? Suara rakyat yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Suara rakyat ini dikenal sebagai hasrat umum yang merupakan kata sepakat golongan yang mempunyai kesedaran. Menurut Roujon, kedaulatan suara rakyat lebih tinggi dan penting daripada institusi raja dan birokrasi. Ni Roujon cakap. Wow. Roujon, dia tulis satu buku lah. Tajuknya Social Contract. Yang dalam Social Contract ni, semuanya hasrat-hasrat rakyat. Nak macam mana? Contohnya, kami nak bayar cukai sikit. Kami perlukan rumah. Kami perlukan pekerjaan. Kami perlukan tanah untuk bertani. Itu dalam Social Contract. Itu hasrat umum. And then, Roujon ni, dia cakap, kedaulatan suara rakyat ni lebih tinggi daripada institusi raja dan juga birokrasi di Perancis. Maksudnya macam, raja Perancis ni apalah sangat, yang pentingnya rakyat. Tu Roujon bagi tahu. Sebab apa? Kita kena tahu ya, Roujon ni dengan Voltaire ni adalah golongan pemikir Perancis. Maksudnya dia ni orang bijak. Bijak bestari. Kalau ikutkan raja pun dia tak boleh nak deny. Dia tak boleh nak nafi yang bahawa dua orang ni budak pandai dan apa yang dia cakap tu adalah benda yang betul. So sebab itulah bila kamu jadi orang yang pandai waktu revolusi-revolusi ini, kamu akan jadi terancam sebab raja mungkin akan bunuh kamu. Tapi Roujon ni berani lah, dia siap bagi tahu lagi. Kedaulatan rakyat ni lebih tinggi daripada institusi raja kau, Perancis. Dengar sini.
And then sasaran golongan revolusi adalah terhadap pemerintah autokratik. Autokratik ialah pemerintah kuku besi. Contohnya raja tu dia buat dasar tu atas dia je semua. Dia tu je yang penting, orang lain tak penting. Falsafah Perancis Raja Louis dan golongan bangsawan. Golongan ini memonopoli pelbagai keistimewaan. Sebaliknya rakyat terbeban dengan pelbagai cukai. Nah, nampak. Tahun 1789 pun dah berlaku benda macam ni. Benda macam mana? Bila ada pemimpin autokratik, lepas tu ada rakyat. Rakyat ni yang merana. Yang ni happy. Duit ada, makan cukup, harta pun ada. 1789. Dan benda ni berentetan sampailah 2020-2021. Betul tak? Sebab itulah ada golongan pemikir. Yes. Terima kasih Main. Ya, soalan ke tu? Tak. Tak ada. Okay. Itu yang menunjukkan bahawa kita tak pernah belajar daripada sejarah. Bukan kita, maksudnya kita buatlah macam mana pun, sejarah tu akan sentiasa berulang walaupun ada golongan yang cuba untuk make it right. Tapi it almost like macam mustahil. Tapi tak mustahil untuk dicapai. Sebab tajuk ni menarik. Sebab revolusi Perancis ni dia ni sebab saya tak baca lagi yang bawah ni. Yang bawah ni last Golongan revolusi ni menggempur penjara Bastille, membebaskan tahanan politik dan seterusnya menggulingkan Raja Louis XV. 1. Revolusi Perancis ni membawa kemunculan Republik Perancis yang mengakhiri sistem pemerintahan beraja di Perancis. Ended terus. No more king at France. Paris contohnya lah. Nampak tak revolusi Perancis ni berbeza dengan revolusi keagungan di England? Sebab apa? Revolusi keagungan di England safe. Raja James II lari, Mary II naik, and then tak ada masalah dah. Betul tak? Tak ada masalah. Sebab tu dipanggil revolusi keagungan tanpa pertumpahan darah pun. Tapi untuk revolusi Perancis ni menggempur penjara Bastille. Dia ada gambar dalam buku teks, dalam penjara tu asap berkepul, membebaskan tahanan politik. Tahanan politik ni siapa? Golongan pemikir Perancis. Dan seterusnya menggulingkan Raja Louis. Overthrow raja punya tinggi hak dia overthrow macam tu je. Tu menunjukkan revolusi Perancis ni sangat menarik dalam sejarah. Sebab apa? Dia adalah perjuangan tani. Dia panggil perjuangan golongan tani. Sebab saya lukis ya. Saya suka lukis. Minta maaf lah. Sebab apa? Sebab tajuk ni sangat menarik. Dalam sejarah mana-mana pun dia cerita pasal benda ni je. Ni golongan petani. Golongan petani. Highlight pen hitam pula. Okay. Petani. Dia pakai topi. Topi petani tu lah kan. Satu macam ada cangkuk. Dia pergi buat revolusi. Macam ni je lah dia. Kali 400 contohnya. Semua duk pakai pencakar tu untuk buat revolusi. Sebab golongan bangsawan dia ambil kesempatan. Yang berada ni adalah golongan petani. So bila ni sebab apa? Astagfirullahaladzim. Sebab apa? Revolusi Perancis ni cakap hak sama rata. Ingat hak sama rata. Sebab apa? Tak sama rata sekarang ni. Untuk institusi raja dengan birokrasi ni, dia orang kaya. Dan golongan petani ni miskin. So, golongan petani ni, dia buat revolusi ni untuk hak sama rata. Tapi once petani duduk atas, golongan kaya duduk kat bawah, sama rata tak jadi? Tak. Sebab apa? Yang memonopoli pula adalah golongan petani tadi. Petani tadi duduk kat bawah, bangsawan atas. Dia buat revolusi, dia gulingkan, jatuh, golongan petani duduk atas, jadi pentadbir, golongan kaya duduk kat bawah. And then wujud tak hak sama rata? Tak.
Sebab golongan petani tadi pun bila duduk kat atas, dia macam selesa. Kamu duduk bawah. Ini masa untuk aku pula duduk atas. So konsep ni panggil konsep apa lah, saya lupa. Tapi dia sangatlah penting dalam sejarah. Sosialisme, astagfirullahaladzim, saya pun tak ingat. Tapi konseplah konsep hak sama rata. Saya tak ingat. Sorry. Okay. Kita pergi yang seterusnya pula. Perkembangan nasionalisme di Asia. Okay, tadi kita pergi dah barat. Kat barat ada revolusi keagungan di England, revolusi Amerika dan juga revolusi Perancis. Dan kita lihat pula perkembangan nasionalisme di Asia. Okay. Untuk Asia, dia ada 4 negara sahaja. Dia tak masuk Asia Tenggara. Asia Tenggara 2.4. Negara dia adalah negara India, negara China, negara Mesir dan negara Jepun. Cara ingat dia ICMJ. MJ kan Michael Jackson. I saya, C nampak. I, C, Michael Jackson. Untuk perkembangan nasionalisme di Asia. Kita lihat ya dulu India macam mana berlaku, di China macam mana berlaku, di Mesir macam mana berlaku dan di Jepun macam mana berlaku. Kita lihat satu persatu. Okey, di India. Reaksi penduduk tempatan. Sekejap ya. Okey, reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme British. Kebangkitan rakyat tempatan dalam dahagi India 1857. Ni kena ingat ya ini. Saya perlu highlight ni senang. Highlighter. Warna apa? Warna biru lah. Dahagi 1857. Merupakan titik tolak kepada perkembangan nasionalisme di India. Nasionalisme memberikan perhatian terhadap isu sosio-agama, Brahmo Samaj dan juga Arya Samaj. Brahmo Samaj dan juga Arya Samaj yang merupakan pertubuhan yang penting dalam menggiatkan rasa cinta terhadap budaya tempatan kesan daripada pengaruh budaya barat. Sebab apa? Di India, yang jajah negara India adalah British. Bila British jajah India, dia indoktrinkan segala pemerintahan British dalam masyarakat India. Duk fikir maksud. Semuanya India. Sebab itulah on another note lah ni, India ni dia more like prefer speaking in English. Sebab tu ada pengaruh budaya barat sikit. And then pada penghujung abad ke-19, perkembangan pendidikan barat ni membawa kemunculan golongan intelektual. Bila British jajah India, dia bina sekolah kat India. Sebab apa? Untuk takbir negara India tu dia perlukan tenaga orang India sendiri. So dia wujudkan sekolah India yang berpendidikan Inggeris. Tapi at the same time, bila dia dah didik masyarakat India tu dia jadi macam pandai lah. So dia tahulah, oh kamu nak mempergunakan aku je. Jadi golongan intelektual tu pun dia wujudkan gerakan nasionalisme. Contohnya pertubuhan politik seperti Indian National Congress, NIC. Wujud NIC dan juga Liga Muslim. Okey. Fun fact ya, Liga Muslim ni even though dia start from Indian, and then Liga Muslim ni dia sampai dekat Malaysia. Contohnya dekat Penang. Siapa kenal kedai Sup Hamid? Sup Hamid ke? Yang siapa tahu? Bagi tahu saya dekat ruangan chat. Yang kedai dia roti dengan sup tu. Sup Hamid ke? Tak tahu. Okey. Dekat siapa tahu? Danish tahu? Syafira tahu? Takkanlah tak pernah makan roti sup? Tak pernah Tak tahu Ya? Yang macam mana? Roti sup yang macam mana? Sup dia ada sup daging ada, sup ayam ada. Dia dekat tepi jalan. Saya pernah pergi, saya tak ingat nama apa. Sup Hamid rasanya.
tadi duduk Penang. Nama tak duduk. Kadang dia pergi Penang. Tapi kedai tu adalah kedai India Muslim lah. So dia tu pertubuhan kedai tu, kedai sup Hamid tu, dia ekoran daripada Liga Muslim yang sampai ke tanah Melayu. Tu menariknya lah. Walaupun daripada India, Liga Muslim ni sampailah kat tanah Melayu. Kat Malaysia pun ada Liga Muslim. Pada awal abad ke-20, muncul gerakan bersifat keras yang diketuai oleh nasionalis radikal seperti Bal Gangadhar Tilak dan Bipin Chandrapal, macam nama filem je ni. Mereka menggerakkan semangat penentangan secara militan terhadap British. Ini secara kasar lah, secara agresif. Bal Gangadhar Tilak dan Bipin Chandrapal. Agak complicated nama. Selepas Perang Dunia Pertama, INC dia memperlihatkan dasar tidak bekerjasama dengan British. Tindakan ini diterajui oleh Mahatma Gandhi. Oh ni. Senang je cerita, untuk nasionalisme di India, apa yang kamu perlu tahu dan perlu ingat adalah Mahatma Gandhi. Sebab apa? Mahatma Gandhi ni mainkan peranan yang penting dalam nasionalisme di India. Dia buat Satyagraha. Satyagraha ni Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi yang pakai spek bulat tu menjadikan Satyagraha ni sebagai pegangan. Satyagraha ni tahu tak macam mana? Satyagraha ni dia pegangan secara tanpa peperangan. Dia, Mahatma Gandhi dengan geng-geng dia yang memperjuangkan hak nasional di India, dia berpuasa, dia protes, tak makan, tak minum. Selama berapa hari entah, 3, 4, 5 hari jugalah. Itu dia duduk depan balai polis. Duduk macam tu. Satyagraha. And then sampailah ada isu bakar balai polis. Balai polis tu dibakar. Sebab apa? Sebab polis bekerjasama dengan British. Polis ni dia macam ikut telunjuk British. So geng-geng Indian ni dia macam cabar polis tu. Cabar duduk depan balai polis, tak makan tak minum 5 hari. And then macam manalah rasanya adalah sampai buat benda tu terbakar. So in the end Mahatma Gandhi ni dia macam sekejap saya check. Mahatma Gandhi dibunuh sendiri oleh orang India sebab lebih memerankan Islam. Masa ni isu untuk India, macam mana dia tercetusnya India dan juga Pakistan. Isu ni agak mendalam sebenarnya, Humaira. Mahatma Gandhi ni dia tak memberatkan Islam sebenarnya. Tapi kefahaman dia tu melangkaui orang lain. Maksudnya dia nampak apa yang orang lain tak nampak. So, boleh kata juga untuk agenda politik, kalau Mahatma Gandhi dia support Islam, maksudnya dia akan dapat sokongan daripada Islam. Sebab masa tu India dan Pakistan masih bersatu. So dia macam ada Hindu ramai dan Islam pun ramai. Jadi Mahatma Gandhi ni untuk mendapatkan sokongan, dia kenalah ikut Islam juga. Bila dia ikut Islam, okey, rakyat Islam tu pun akan support dia. Support Mahatma Gandhi sebab Mahatma Gandhi pro Islam, betul tak? Tapi masyarakat Hindu macam pelik lah. Kenapa dia ni duduk pertahankan Islam je? Tak elok lah untuk agama Hindu ni. Sebab itulah wujudnya konflik hingga menyebabkan kematian Mahatma Gandhi. So benda tu agak berat sebenarnya. So, dia tak memberatkan Islam, tapi dia ada agenda politik dia sendiri. Tapi dia memberatkan Islam jugalah in a sense. Terima kasih Humaira. Bagus. Sejarah luar negara pun menarik. Banyak yang menarik. Contohnya Turki. Banyak pula saya nak cerita. Contohnya Turki, kalau awak menarik sangat. Turki, mindset saya, Turki Uthmaniyah tu, kerajaan Islam yang sangat gah, yang sangat makmur, yang sangat hebat. Mantap gila lah contohnya lah. Tapi, bila saya belajar sejarah, saya belajar dekat Turki, selepas pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, macam mananya jatuhnya empayar Turki Uthmaniyah. Bayang Turki Uthmaniyah memayungi 2/3 dunia.
hampir seluruh dunia kerajaan Turki Uthmaniyah tu dia disebarkan kuasanya. Tapi macam mana boleh jatuh? Sebab apa? Apa yang saya belajar, raja atau kerabat raja zaman Kesultanan Uthmaniyah tu, raja dia wujud satu tempat dipanggil harem. Astaghfirullahaladzim. Harem. Sekejap saya nak tulis dia harem. Harem. Tahu tak harem ni apa? Harem ni merupakan pusat hiburan. Okey, bagus. Bagus Sumaira. Saya ada buku dia. Kalau saya duduk sini, saya boleh pinjam kat awak buku dia. Sangat menarik. Tapi harem ni lah. Harem ni, astagfirullahaladzim. Harem ni, dia macam pusat hiburan. Pusat hiburan untuk raja dan juga kerabat dia. So, dikatakan dia ada dayang-dayang dekat harem ni. Perempuan. Dan bukan saja perempuan. Lelaki pun jadi dayang dekat harem ni. So, dia macam isu tu agak sensitif lah kalau kita kemukakan dalam konteks sekarang ni. Tapi, zaman dulu, Sultan Turki, dia berfoya-foya bukan saja dengan perempuan, dengan wanita, dengan dayang, tapi juga dengan lelaki. Tu agak sensitif jugalah. Kalau nak tahu lebih lanjut, awak boleh ambil H130 di USM. Ada belajar. Ni dah habis ni, dah habis dah. Aneksi dan negara Muslim membentuk jawatan kuasa khas bagi merangka rancangan perbahagian India dan Pakistan. Masa ni lah berpisah hanya negara India dan juga Pakistan. Pakistan Zindabad. Dah dengar tak? India dan juga Pakistan. Apa? Pakistan is great. Ni banyak kot meme dia. Okay, seterusnya kita lihat nasionalisme di China. Tadi ada India, China, Mesir dan Jepun. Pukul berapa dah ni? 7.15. Okay. Sekarang kita lihat untuk China pula. Tak apa, Maida. Itu yang menarik sejarah. Sejarah ni kalau kita tahu lebih daripada orang yang lain tahu, maksudnya kita tahu apa lebih daripada orang yang tak tahu. Itu yang menarik sejarah lah. Awak akan tahu apa yang orang lain tak tahu. Nasionalisme di China. Saya sebut. Bertujuan mengukuhkan peradaban China dalam kalangan orang China daripada ancaman penguasaan politik dan ekonomi oleh kuasa asing. Contoh kuasa asing itu kuasa barat lah. Nasionalisme China bermula dengan penentangan terhadap kelemahan pemerintahan dinasti Manchu. Kerajaan Manchuria dianggap sebagai orang luar dan kehilangan mandat. Masyarakat China turut hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu yang gagal menghalang kemasukan pengaruh barat. Sebab apa? Sebab raja tu pun dah terikat dengan candu. Ketagih candu. Siapa yang bawa? Barat yang bawa. Candu tu macam ni betul dia kaya. Tak tahu apa. Dia juga kadang-kadang kalau ada malapetaka, saya rasa awak tahu kot, kalau ada banjir ke, ada tanah runtuh ke, rakyat Cina akan salahkan raja. Cakap, raja ni bawa malapetaka. Raja ni sial. Bawa sial, dia cakap. Pardon my words. Raja ni bawa sial, dia cakap. And then gerakan nasionalisme seterusnya bercorak anti-barat kerana menentang campur tangan kuasa barat di China. Tokoh yang mempelopori gerakan kebangkitan rakyat di China adalah Dr. Sun Yat-sen. Kalau untuk India, Mahatma Gandhi. Kalau untuk China, Dr. Sun Yat-sen. Beliau mengemukakan 3 prinsip rakyat, iaitu nasionalisme, demokrasi dan juga kebajikan sosial. Dan dia memperjuangkan 3 prinsip ni untuk revolusi China 1911. Untuk menggulingkan pengaruh barat di China. Dr. Sun Yat-sen ni memang power lah. China ni sebab rakyat dia ramai untuk bawa pada revolusi di China tu merupakan salah satu tindakan yang sangat hebat lah bagi saya. Secara jujurnya lah. Ni untuk China. Dan untuk Mesir. Okay, kita lihat ya. Nasionalisme di Mesir ni, dia lahir daripada kesedaran untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan juga agama Islam yang diancam oleh imperialisme barat pada abad yang ke-19.
Kesedaran tersebut dia telah mencetuskan gerakan Pan-Islamisme dan juga gerakan Islah. Untuk Mesir ni, awak perlu ingat dua sahaja. Islah dan juga Pan-Islam. Pan ni merupakan gabungan ya, Pan. Gabungan. Juga Islah ni macam pemisah. Islah. Okey. Contohnya gerakan Islah ni merujuk pada gerakan pemulihan Islam. Gerakan ini dipelopori oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. Imperialisme Barat di Mesir merupakan berlakunya pertemuan kebudayaan antara Eropah Amerika dan kebudayaan tempatan yang mengubah budaya dan tradisi kepercayaan masyarakat tempatan. Dengan itu, gerakan Islah menyuruh umat Islam berpegang pada ajaran Islam yang sebenar berpandukan Al-Quran dan Hadis, serta memperbaiki kehidupan masyarakat untuk melepaskan diri daripada penjajahan. Gerakan Islah cara saya ingat macam ni. Contohnya, Islah. Sebab apa L ni panjang? Sebab ni adalah garis pemisah. Islah merupakan gerakan pemisah yang memisahkan budaya Amerika, budaya Barat dan juga budaya Islam. Dia memisahkan ajaran Barat dan juga ajaran Islam. Barat dan juga Islam dipisahkan sebagai gerakan memulihkan Islam. Senang je. Berpandukan Al-Quran dan Hadis. Nampak? Jawapan tu betul. Okey. Huraikan fungsi gerakan Islah. Apakah maksud gerakan Islah? Contohnya soalan tanya macam tu. Kamu boleh jawab. Ingat Islah, ada slash tu. Islah merupakan gerakan pemisah yang mengasingkan kebudayaan Barat dan juga kebudayaan Islam sebagai gerakan untuk memulihkan Islam untuk menjadi sebuah agama yang sebenar berpandukan Al-Quran dan Hadis. Macam ustaz, macam da'i Syekh. Da'i Syekh apa? Lagu apa tadi tak ingat. Okey, seterusnya gerakan Pan-Islamisme yang dipelopori oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani yang menubuhkan kumpulan diberikan nama Al-Urwah Al-Wuthqa, ikatan yang kuat. Kumpulan ini ditubuhkan untuk memperkuat rasa persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan pertubuhan ini telah menerbitkan akhbar untuk sebarkan idea Pan-Islam untuk menyatukan persaudaraan umat Islam di seluruh dunia. Sebab tu Pan. Sebenarnya cerita Pan-Islam ni adalah gabungan penyatuan persaudaraan umat Islam daripada serata dunia menggunakan akhbar namanya Al-Akhbarul Wuthqa. Aku kena hafal ni nama akhbar ni. Tak ada cara lain dah. Ini Islah, Al-Quran dan Hadis untuk Pan-Islam, surat khabar. Macam tu, simple. Pukul berapa dah saya macam extend tak? 7:21. Okay. Seterusnya yang last kali. Nasionalisme di Jepun. Digerakkan oleh pemerintah Jepun disebabkan oleh kesedaran untuk mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman Imperialisme Barat. Contohnya Maharaja Mikado Meiji pada tahun 1868, dia melancarkan apa? Gerakan pemulihan Jepun dengan menekankan kepemodenan mengikut model Barat supaya Jepun dihormati oleh kuasa Barat. Astaghfirullahaladzim, berapa lidah saya ni. Maharaja Mikado Meiji ni, dia melancarkan gerakan pemulihan Jepun dengan menekankan pemodenan mengikut model Barat supaya Jepun dihormati oleh kuasa Barat. Ini macam agak berbezalah dengan nasionalisme lain sebab raja dia sendiri macam we need to rebrand this model supaya kita ni diiktiraf oleh kuasa Barat. In a sense dia macam bijak jugalah. Bila dia buat macam tu, Barat ni macam, dia macam tak ada makna dah aku untuk pergi dekat kau ni, kat Jepun sebab semua pun dah okey. And then prinsip dan semangat Bushido
Bushido ni dijadikan asas membina nasionalisme dalam kalangan rakyat dan pemerintah semasa era kolonial Meiji. Ni contohnya Bushido, samurai. Tahu samurai kan? Dia ada pedang. Dan Bushido ni, samurai ni, semangat dia sangatlah tak boleh dinafi. Memang hebat gila lah semangat dia dalam taat setia dia kepada raja. Sampai kalau raja cakap dia tu berkhianat, dia kena bunuh diri. Dia panggil seppuku. Ataupun harakiri. Seppuku tu harakiri ni, contohnya ni pedang. Kamu pegang pedang macam ni, kena kamu cocok di bahagian perut kamu. Kalau dia duduk bersila macam ni, kaki dia macam ni, dia pegang macam ni. Nampak? Dia tembus kat perut tu. Cak. Dia belah perut dia. And then mati. Nanti panggil sebagai seppuku dan juga harakiri. Pemulihan meliputi gerakan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan yang menjadikan Jepun muncul sebagai negara perindustrian dan kuasa yang kuat di Asia pada awal abad ke-20. Namun begitu, desakan ekonomi dan nasionalisme melampau oleh golongan tertentu menjadikan Jepun sebagai kuasa imperialisme di Asia. Uji minda, peta minda masih memilih ICMJ tadi, ICMJ sebagai di Asia. Nasionalisme di Asia. Kalau nasionalisme di Barat, okey, saya padam balik. Siapa ingat? Boleh bagi tahu kat chat ataupun on mic. Siapa ingat? Tak ada? Saya bagi tahulah. Revolusi revolusi keagungan. Revolusi Amerika, revolusi Perancis. Kap. Keagungan Amerika juga Perancis. Untuk Asia, India, China, Melayu dan juga Jepun. Melayu tak, Mesir juga Jepun. Okey, quizzes. Satu soalan je yang untuk quizzes ni. Link and then I give it here to everyone. Okay, semua boleh? You got disconnected. Okay, anyone? Tak ada siapa pun masuk ni. Okay, thank you Danish. Selamat datang. Thank you Humaira. Siapa sangat Syafira? Uzma. Oh, senyap je Uzma Uzma ada? Uzma kehadiran, tulis nama tu Uzma. Hari ni kuisis satu soalan je. Kuisis. Kejap ya, Danish dan Humaira, kita tunggu Syafira dengan Uzma. Uzma?
Anda di talian? Syafira, anda di talian? Kalau tak ada, saya mula boleh kalau tak ada. We are running out of time. Okay, kita mula. Laju Danish. Yo, ego. Pass hand. Ya. Jawab tak? Danish jawab tak Danish? Jawab. Laju tu berapa saat je? 15 markah tu. Okey, terlihat ya. Dua orang je hari ni. Uzman dengan Syafira buat apa tu? Email our parents. Jawapannya ada satu je ke cikgu? Satu je. Oh. Memang nampak macam ni je ke? Kamu jawab macam ni ke? Ke panjang lagi? Macam ni yo, ego. Humaira? Macam tu je. Ini 15 markah ni. Okey, tak apa. Sebelum kita akhir ni, cikgu bagi Rafli lah untuk cara jawab. Okey, untuk jawab tu, pertama sekali, revolusi keagungan. Revolusi Amerika dan juga revolusi Perancis. 15 markah ni. Jangan bazirkan. Awak boleh mulakan dengan macam ni. Huraikan revolusi yang wujud di barat. Awak boleh kata macam ni. Terdapat 3 revolusi yang berlaku di barat. Lepas tu untuk perangai yang pertama, awak cerita yang pasal ni. Revolusi keagungan adalah berlaku akibat daripada sistem pemerintahan beraja di mana? Di England yang telah mengalami pemberontakan secara lembut tanpa pertumpahan darah. Sebagai contoh, Raja James II yang menjalankan sistem pemerintahan yang tidak elok dan membelakangkan parlimen. Ini telah menyebabkan ahli parlimen bersepakat dengan Mary II dan juga suaminya Raja William of Orange dari Belanda. Ini telah menyebabkan penggulingan kuasa secara aman. Justru mewujudkan revolusi keagungan di England. Siap.
Untuk yang kedua, Revolusi Amerika. Revolusi Amerika berlaku ekoran daripada penjajahan British terhadap Amerika Syarikat, tetapi British tidak mampu mentadbir dengan baik hingga menyebabkan ahli pemikir bijak bestari daripada Amerika seperti Voltaire dan juga Rougon menyebabkan Rougon dalam bukunya The Social Contract telah melaungkan slogan tiada cukai tanpa ahli perwakilan yang menghentam British. And then Kongres yang diketuai oleh George Washington dengan mengisytiharkan perang terhadap British telah menyebabkan dan memaksa British untuk memperakui Amerika sebagai negara yang merdeka. Siap Revolusi Amerika. And then Revolusi Perancis. Revolusi Perancis, macam mana tadi? Revolusi Perancis macam mana sistem beraja digulingkan oleh golongan petani. Sehingga menyebabkan pelepasan tahanan perang di penjara Bastille. Nampak? Confirm awak boleh dapat 14/15 ataupun 13. Senang tak? Senang saja. Mungkin saya perlu lebih buat karangan kot macam ni. Okey tak? Okey. Humaira, Danish, Syafira dengan Uzma. Sekian sajalah untuk hari ini. Pertama sekali saya mohon maaf lah kalau saya ada kekurangan. Saya mohon maaf. Dan saya doakan untuk segala ilmu ni dapat bawa manfaat lah kepada kamu semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Syafira dan Uzma.